861 ya. Lapan enam satu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Huzaifah bin Al-Yamani radhiyallahu taala anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam jika bangun daripada tidur sentiasa membaca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan aku setelah mati dan kepadanya aku akan dibangkitkan. Ini bacaan bila mana kita bangkit daripada tidur. Ya, kita bangkit pada tidur baca ni. Ya, kalaupun tak mampu nak baca orang Arab tu, kita baca kod Melayu pun tak apa. Ya. Pasal apa kita baca benda ni? Supaya kita ingat, kita pertama sekali kita ingat bahawa hidup mati ni kerja Tuhan. Ya. Kita sakit sangat sekalipun berasa kalau boleh mati lagi bagus daripada hidup. Kehendak kita lagu tu. Tapi Tuhan tak matikan juga. Ya. Ada orang kaya, kau boleh nak hidup selama-lamanya. Bilion. Mana dia boleh hidup lah selama-lama. Duit ada 10 bilion ke 1 bilion ke. Mitoknya dia, hasrat dia, hati dia nak hidup selama-lamanya. Tetapi Allah Ta'ala matikan kadang-kadang dalam usia yang muda pun. 50 tahun mati, 60 tahun mati. Duit banyak. Dari sudut duitnya dia boleh beli segala-galanya. Hatta kalau malaikat maut boleh deal dengan malaikat maut pun dia boleh bayar. Ya. Tapi tak boleh. Jadi untuk nak mengingatkan kita kepada nyawa kita ni milik Allah, maka kita bila bangkit daripada tidur tu ingat benda ni. Ya. Terima kasih. Segala puji tu makna terima kasih lah. Ya. Terima kasih wahai Tuhan yang telah menghidupkan aku lepas aku mati. Pasal apa pula lepas mati? Boleh hidup balik tak? Tidur tadi tu mati kecil dia panggil. Tidur tadi yang kita tidur semalam tu dianggap sebagai mati kecil. Jadi lepas mati kecil tu kita bangkit balik. Terima kasih. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Lepas tu hujung tu pula kita sebut. Wa ilaihin nusyur, kepada engkau wahai Tuhan akan dibangkitkan semula. Mana kita punya otak kita ni sedar-sedar tidur ni ingat akhirat terus. Jadi sebab itu amalan ini kalau kita baca, maka kita akan menjadi orang panggil terkawal. Perangai dan tingkah laku kita, tutur bicara kita itu terkawal, sebab kita teringat kepada satu ketika nanti akan dibangkitkan. Aku akan mati, lepas mati akan dibangkitkan balik. Orang yang ingat kepada mati, lepas tu dia pula lepas mati tu tak ada lagi satu time dia bangkitkan semula, maka dia punya pergerakan hidup dia akan terkawal. Maknanya kalaupun dia gelincir, dia akan dia cuba naikkan balik di atas rel. Diri dia tu dia akan letak di atas rel panduan Allah Ta'ala. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, jika seorang mimpi impian yang menakutkan, maka hendaknya meludah ke sebelah kiri 3 kali, lalu membaca a'udzubillahi min syarrihi 3 kali, maka pasti tidak berbahaya baginya. Mimpi benda yang menakutkan, Nabi kata. Kalau ada mimpi benda yang menakutkan yang kita rasa macam boleh jadi kena kita ni, ada orang nak bunuh kita ke, contohlah mimpi. Orang kata mimpi ni mainan tidur, tetapi kadang-kala dia mempengaruhi kita punya emosi kita.
perasaan kita. Duk mimpi ada orang nak bunuh 2-3 malam dah, contohlah ataupun aksiden ke, ya. Jadi kalau mimpi yang menakutkan, Nabi kata bila bangkit tu, dia kata kalau dah sedar sedar daripada tidur yang baru lepas mimpi tadi tu, Nabi kata bacalah a'udzubillahi min syarrihi, aku berlindung dengan Allah Ta'ala daripada kejahatannya, 3 kali sambil kita bukan ludah betul lah, ludah maknanya sembuh gitu je, maknanya orang panggil puh-puh gitu je, ya. Baik. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhuma berkata, seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tanya, ya Rasulullah, doa apakah yang utama? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, an tas'alallaha rabbaka al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Mintalah kepada Tuhanmu keampunan dan selamat dunia akhirat, ya. Nabi, orang tanya dia, doa apa yang paling utama? Nabi kata minta ampun kepada Allah dan minta selamat dunia akhirat, ya. Simple kan, ya. Minta ampun kepada Allah. Pasal apa minta ampun? Sebab awak manusia. Kenapa pula dengan manusia? Sebab manusia ni banyak buat salah, kan? Awak sedar diri awak manusia dan selalu buat salah silap dengan manusia yang lain, sama ada dengan bini, dengan suami, dengan anak, dengan ayah, ya, dengan jiran, dengan orang pejabat, dengan keliling kelalang apa semua, maka awak minta ampun, kan? Kadang-kadang awak berasa tak bersalah tapi sebenarnya bersalah, kan? Kita berasa macam tak ada salah hari ni, semalam hari ni tak start lagi ni, kan? Macam berasa tak bersalah, tetapi sebenarnya kalau kita fikir betul-betul, kita cuba menerokai, cari kelemahan diri kita, kesilapan kita, di banyak jumpa. Sebab tu Nabi kata apa dia? Tuba liman syaghalahu bi'uyubihi la bi'uyubin nas. Nabi kata berbahagialah kepada orang yang sibuk mencari kesilapan diri sendiri tetapi tidak sibuk mencari kesilapan orang lain. Hak kita ni apa dia? Kita tukar terbalik. Kita ni, otak kita ni tak puas kalau tak cari kesilapan orang lain, kan? Cari je kesilapan orang lain. Kesilapan diri itu macam tak ada langsung. Tapi Nabi kata berbahagialah orang yang sentiasa menyibukkan dirinya mencari kesilapan diri dia sendiri, keaiban diri dia sendiri, dengan tidak langsung memikirkan untuk mencari keaiban dan kesilapan orang lain. Jadi kalau ini semua ada dalam otak kita, selamat semua. Pasal apa selamat semua? Katakan ada 3 orang, kita ambil contoh 3 lah, mudah faham, 5 lah, tangan saya ni. Hak ni dia fikir diri dia, dia baiki diri dia. Hak ni pun fikir diri dia, tak fikir orang lain hak sebelah ni. Hak ni pun lagu tu juga, dia fikir, dia cari salah diri dia, tak ada fikir orang lain. Baiklah dia, yang ini pun lagu tu juga jadi baik, yang ini pun jadi baik, last sekali semua 5-5 baik belaka. Settle masalah. Tetapi yang jadi masalahnya apa dia? Hak ni dia fikir hak ni, kan? Hak ni pula dia fikir hak ni, hak ni fikir hak ni. Dia tak fikir langsung. Last sekali cacah merbah, kan? Dia ada salah, dia ni ada salah. Sebab apa dia? Dia tak fikir diri dia, dia tak fikir. Macam tukar rumah lah, tak? Tukar rumah, buat rumah orang lain. Rumah dia, saya pergi kemarin, 3 hari lepas, adalah kereta sebiji, anak punya kereta. Dia tak elok sangat lah, dia punya interior dalaman dia tu tak elok. Pergi hantar ke kedai yang buat cushion. Banyaklah kereta, banyak-banyak kereta. Ada satu kereta comel, tanya, ni bos punya ke? Tak, dia kata ni orang lain. Jadi hak pekerja dia cakap hak bos punya tu. Hak tengok hak bos sekali, hak bos punya tu tuan-tuan, kereta dia memang tuan-tuan nak naik pun tak lalu. Sebab apa? Passion orang, kalau dia fikir hak orang lain, habis hak dia tak selesai. Jadi itu dia punya orang panggil sifat orang yang memikirkan tentang orang lain, diri dia tak ada. Jadi yang tukang ni dia jenis fikir nak cantik rumah orang lain. Dah orang minta secantik rumah,
rumah dia, maka dia pun fikir-fikir. Rumah dia terlepas. Ya. Kereta dia terlepas. Sebab apa? Dia baiki kereta orang lain. Kemudian ia datang pada hari kedua juga bertanya, apakah doa yang utama? Nabi jawab dengan jawapan yang sama. Dan jawapan Nabi SAW tidak berbeza pun dengan hari yang pertama. Lalu Nabi SAW menegaskan kepadanya, jika kamu telah mendapat kemaafan dan sejahtera dunia akhirat, maka berarti kamu telah untung dan bahagia. Dah orang mari tanya 2-3 kali, Nabi bagi jawapan yang sama, supaya orang tu tak tanya lagi lepas pada ni. Nabi kata, kalau kamu dah dapat keampunan Tuhan, apa lagi awak nak? Kalau dah dapat kebahagiaan dunia akhirat, apa lagi awak nak? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sama lebih kurang, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tuhan, bagi kepada aku dunia baik, akhirat baik. Baik di dunia, baik di akhirat. Lepas tu lock sekali lagi, dia habis ni. Wa qina azabannar. Selamat aku daripada api neraka. Kalau dah selamat daripada api neraka, apa makna dia? Awak tak ada dosa lah. Sama dengan yang Nabi cakap tadi. Kenapa Nabi kata minta ampun kepada Allah? Supaya bila dah Allah Ta'ala ampun, selamat dunia akhirat, maka syurgalah kita. Selamatlah kita daripada daripada neraka. Dan berbahagialah kita dalam syurga Allah Ta'ala. Jadi itu dia, sama ada kita nak baca Rabbana atina ke ataupun nak baca hak Nabi ajar dia pun boleh. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhuma biasa jika akan berpergian dan mengendarai kenderaannya membaca subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahli wa Allahumma atwilana al-arda wa hawwin alaina as-safar Allahumma inna na'udzubika min wa'tha'is safar wal hawri ba'dal kaur wa kabatil munqalab wa su'il manzar fil ahli wal mali wal walad. Okey, ini panjang Kalau kita naik kenderaan, tuan-tuan baca sampai apa dia? Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Stop sampai situ. Itu pun okeylah. Itu yang popular pun okeylah itu. Kalau nak panjang lagi, ambil yang tadi lah. Sambung lagi, Allahumma antas sahibu fis safar sampai wal walad. Tapi kalau baca subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun pun okeylah Baik. Makna dia apa? Maha suci Tuhan yang memudahkan bagi kami kenderaan ini. Sedangkan kami tidak layak untuk ini dan kami akan kembali kepada Tuhan. Itu kalau yang pendek sampai situ je. Tapi kalau nak sambung lagi, Allahumma antas sahibu fis safar. Ya Allah, Engkau pelindung dalam perjalanan dan penjaga anak keluarga. Kan kita biasa nak musafir, tinggal harta kita, tinggal anak kita, cucu kita nak pergi Mekah ke ataupun nak pergi, maknanya travel mana-mana di Malaysia ni, kita tinggal. Jadi bila tinggal tu, kita wakil kepada Allah Ta'ala jaga. Hati kita ni berdebung-bergerak, berdebung-gedebak bimbang berlaku pada anak kita, perniagaan kita ke apa benda. Jadi bila kita serah pada Allah, settle, otak kita pun tenang. Syaitan kadang-kadang mari kacau. Awak tak fikir ke rumah awak tinggal, bini awak tinggal, entah maknanya orang lain datang usik ke apa benda, anak awak ke apa benda, perniagaan awak tinggal, nanti pengurus pun lintah pun kan buat kacau ke. Otak kita akan dikacau oleh syaitan. Jadi supaya ada orang panggil pendinding, bila mai kacau pun kita cepat tolak, maka baca doa ini. Wahai Tuhan, Engkau pelindung dalam perjalanan dan penjaga anak keluarga. Ya Allah, lipatkan untuk kami bumi ini dan ringankan bagi kami perjalanan. Maksudnya apa dia? Lipatkan bumi ini maknanya mudahkan perjalanan. Ya Allah, selamatkan kami daripada kesukaran dalam perjalanan dan kekurangan sesudah
kecukupan dan kebingungan sesudah lurus, ya. Dan sedihnya pemandangan minta jauh belaka. Dalam perjalanan ini benda-benda hak sulit, susah, hak menyedihkan kita, kita tak nak belaka. Kita nak relax, enjoy, ya, dalam perjalanan kita. Atau busuk kejadian dalam ahli keluarga dan harta anak, ha? Maknanya benda-benda yang tak elok yang berlaku pada anak tu, anak bini kita, harta kita kan, minta jauh, ya. Okey, itu satu, Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhuma berkata, jika kamu baru kahwin dengan isteri dan akan berkumpul, maka seri kahwinnya sembahyang 2 rakaat. Kemudian kamu pegang kepalanya dan kamu bacakan, Allahumma barik li fi ahli wa barik li ahli fi, dia ada sabdu tu, fi, warzuqha minni warzuqni minha wajma' bainana tu, wajma' bainana ma jama'ta bi khairin wa farik bainana ma faraqta bi khairin. Ya Allah, berkatilah untukku isteri aku dan berkatilah isteriku untuk aku, dan berilah ia rezeki daripadaku dan berikan kepadaku rezeki daripadanya, dan kumpulkan antara kami dengan baik dan pisahkan juga di antara kami dengan baik. Ini doa masa kahwin. Lagu mana kakak dia ada buat tak? Tak ada buat sekali lagi. Buat sekali lagi boleh. Jadi Nabi kata, Ibnu Mas'ud kata, kalau kamu kahwin, dia kata, mahar dia, seri kahwin dia tu, bukan mahar, seri kahwin dia, seri dia tu duduk pada sembahyang 2 rakaat. Sembahyang dua-dua, sembahyang suami isteri sembahyang. Okey, lepas tu suami letak tangan dia atas kepala isteri, baca doa ni, ya. Benda ni kalau tak belajar dia jadi lain. Isteri tu pula dia jadi gedebak apa benda pula baca kat aku ni. Nak suruh aku turut dia ke, nak tunduk ke dia ke? Tak. Minta berkat, Apa dia doa dia? Allahumma barik li fi ahli, wahai Tuhan, aku mohon keberkatan daripada untuk aku, isteri aku ni. Minta berkat. Kan comel starting dia tu dengan permohonan lagu tu. Yang kedua, berkatilah isteriku untuk aku. Aku ni biar jadi berkat untuk dia, dia tu pula biar jadi berkat untuk aku. Berkat-berkat ni benda baik, ya. Bila sebut berkat, benda baik. Yang keduanya apa dia? Berilah ia rezeki daripada aku. Rezeki untuk dia tu biar lalu ke aku, ya. Dan berilah kepadaku rezeki daripadanya. Biarlah maknanya rezeki untuk dia tu lalu ke aku, rezeki untuk aku pun daripada dia. Macam mana tu maksud dia? Maknanya kadang-kadang isteri ni kalau dia jaga suami dengan baik, suami pun dalam keadaan emosi yang terbaik. Kalau dia bekerja pun senang, pergi pejabat, orang panggil bersemangat, ya. Itu isteri baik. Tak adalah maknanya dalam kereta dia berasa nak marah ke bini, dia pendam, kan? Tak ada. Bila sampai pejabat mula dah marah pada staf lain, kan? Masam tak ada. Pergi kerja baik, maka bila kerja baik pangkat naik. Pangkat naik tu orang panggil rezeki murah. Kalau dia menega pula dengan suaminya, tenang jiwa. Kerana apa tenang jiwa? Kerana isteri bagus, kan? Jaga dengan baik, perasaan suaminya dijaga dengan baik, ya. Suami pun orang panggil pergi pejabat tu dengan otak, dengan idea yang cukup banyak untuk develop dia punya bisnes, untuk bangunkan dia punya bisnes, maju bisnes dia. Maka pada masa itu berkat pun ada, rezeki pun murah, ya. Bila rezeki murah pada suami pun pusing balik rezeki tadi bagi pada isteri. Ini maknanya aku dapat rezeki daripada dia, dia dapat rezeki daripada aku. Dia musing, ya. Semalam, kemarin dulu, saya ada jumpa satu orang. Sambil-sambil duduk kat kereta tu ada satu orang perempuan, muda lagi lah, borak ni dia. Lepas tu duduk cerita anak. Lepas tu dia pun buka cerita dia ni isteri ketiga. Isteri ketiga.
Dia cerita, duk borak sambil-sambil duk tengok kereta orang duk buat cushion. Dia kata dia isteri ketiga. Kata borak lah, jadi macam orang panggil tak ada kerja nak buat kan. Borak apa. Antara yang dia keluarnya, dia ada anak dua. Suami dia, anak dia yang umur yang tua sekali 5 tahun. Yang bonsu, yang kecil 5 tahun. Yang seorang lagi saya tak tahulah. Tapi dua-duanya kecil lah, masih kecil lagi. Orang panggil tak, masih lagi. Yang seorang tak sekolah, yang seorang dah sekolah lah. Dua-dua anak tu telah pun diberikan oleh ayah dia sebuah rumah yang bernilai 500,000. Nama 500,000. Dan dia pun dapat rumah yang bernilai 400,000, tapi sekarang dia kata rumah dia bernilai dekat hampir 1 juta lah dia kata. Hampir 1 juta. Cuma banyak-banyak dia cerita tu adalah dia kata. Kadang-kadang dia kata pernah saya kadang-kadang marah pada suami, dia kata kenapa mudah sangat bagi pinjam ke orang. Antara yang dia cerita, yang datang minjam dengan suami dia pakai Porsche dia kata. Jadi suami dia buat satu rumusan, dia kata jangan fikir orang yang kereta besar duitnya banyak. Suami dia bagi itulah maknanya orang panggil satu rumusan kepada dia. Ada yang mari BMW pinjam dengan suami dia, maknanya suami dia ni tidaklah orang korporat, cuma orang kaya, orang kerja yang besar lah, saya tak nak cerita kerja apa. Tapi maknanya rezeki, orang panggil rezeki dia. Jadi isteri ketiga dapat rumah, maknanya suami dia pun dah tua. Umur pun dia kata 60, saya kata boleh 60 ni tak lama lah ni. Kalau nak cuk tu boleh dah tu. Baik. Dan pisahkan juga di antara kami, kumpulkan antara kami dengan baik. Ya, selama kami berkumpul ni biarlah kami orang panggil baiklah. Ya, tak ada gaduh-gaduh, tak ada bising-bising, kecil-kecil gaduh tu biasalah. Dan kalau takdir berlaku perpisahan sekalipun, sama ada pisah mati ke pisah hidup ke, dengan baik. Ya, jadi benda ni, ayat dia ni tuan-tuan, doa ni yang kita nak sebenarnya dalam rumah tangga. Ya. Kalau pisah hidup ke mati, iyalah kalau mati tak apalah. Okey, kalau pisah cara hidup macam mana? Dalam keadaan hidup. Bertengkar sikit, berdegang, aku cerai kau. Sedangkan Islam dah ajar nak bercerai ni dalam keadaan tenang, relax dulu. Kalau dah baru setubuh, jangan bercerai. Kau nak bercerai pun tunggulah, maknanya kawan tu mari head, lepas head, okey, kita settle lah. Rasanya tak boleh dah kot, kita hidup bersama, sama-sama gurau, minum air air kopi. Kalau dah nak sangat bercerai. Tapi kalau buat lagu tu tak jadi bercerai pula. Jadi sebab itu Islam ajar dalam bab perceraian ke, dia kalau nak pisah cara baik. Ja'far bin Muhammad berkata, saya berasa heran terhadap orang yang terkena 4 perkara, bagaimana dia melupakan 4 yang lain. Saya baca terjemahan saja. Saya heran terhadap orang yang risau hati, mengapa dia tidak membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dia tertinggal satu tu. Kalau baca dia punya tu sebelah tu. Kalau la ilaha illa anta. Yang tulisan Melayu tu betul. Tapi kod Arab tu tak betul. La ilaha illa tak ada. Illa alif lam alif. Jadi Ja'far bin Muhammad dia kata, aku heran tengok orang yang susah hati. Orang yang susah hati kerana masalah suami isteri ke, masalah anak ke, masalah bisnes ke, apa benda, dia susah hati. Tapi kenapa dia tak baca ni? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Maknanya tuan-tuan, kalau kita ada susah hati lah, kita baca ni. Baca. Kita baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin.
Ini bacaan Nabi Yunus, ya, yang berada di dalam perut ikan besar kot, ya. Dia tak mati, ya. Susah hati dia, dah tak mati. Kalau mati tak adalah susah hati, tapi duduk dalam perut tak mati. Susah hatilah dia nak keluar, tak boleh, kan. Last sekali baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, baca sentiasa, ulang. Ada masa baca hilang, keluar dia, ya. Baik, satu. Kenapa dia kata li'anna Allah Ta'ala yaqulu fastajabna lahu wa najjaynahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Jadi fastajabna lahu, dan kami mustajabkan baginya, iaitu nya tu siapa dia? Yunus, ya. Wa najjaynahu, itu pun tak betul ayat tu. Wa najjaynahu, dia tulis tu wa najjaytahu, dia nun, ya. Wa najjaynahu minal ghammi, dan kami selamatkan Nabi Nuh daripada al-gham. Al-gham ini serabut, ya. Sama dengan alham, dia itu hunsing, ya. Wa kadzalika nunjil mu'minin, dengan sebab itu juga kami akan selamatkan orang-orang yang beriman, ya. Dalam arti kata yang lain, siapa saja daripada kalangan kita yang baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, kalau dia susah hati, Allah Ta'ala akan selamatkan dia. Allah Ta'ala akan keluarkan dia daripada kesulitan hidup yang sedang dihadapi. Jadi satu, ya. Jadi empat, kan. Wa ajibtu liman khafa syai'an minas su' kaifa la yaqulu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Li'anna Allah Ta'ala yaqulu fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su wattaba'u ridwanallah wallahu dzu fadlin azim. Yang kedua, dia kata aku heran tengok orang yang berada dalam ketakutan daripada satu kejahatan, takut dia. Tapi kenapa dia tak baca hasbiyallahu wa ni'mal wakil? Baca tu hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Dia berada dalam satu keadaan yang menakutkan, sama ada dalam peperangan, ya, mana kita negara yang aman, alhamdulillah. Tapi satu ketika Allah Ta'ala uji kita, tak tahu, kan. Mari balik hak 13 Mei ke, kadang-kadang yalah, mana kita minta jauh lah. Ini cuma nak cerita kalau mari, kalau datang benda-benda yang seperti itu, ataupun daripada benda yang menakutkan, binatang buas ke apa benda, kita baca wakaza baca hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Tak lagi dah. Maknanya hasbunallah ni cukuplah Allah Ta'ala, wa ni'mal wakil, dia sebaik-baik wakil. Aku serah pada engkau lah Tuhan sebagai wakil aku. Dah, kita senjata tak ada, kan. Musuh depan siapa dia? Manusia ke, perompak ke, rimau ke, kan. Rimau dia ada taring, dia ada kuku. Kita tak ada apa. Kita pun ada gigi, tapi gigi kita bukan taring, kan. Ada tangan, bolehlah lawan sikit-sikit. Dalam erti kata yang lain, kita angkat tangan dah, surrender, ya. Dalam situasi begitu, selalu baca hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah Ta'ala sebagai pelindung aku, ya, sebagai wakil aku untuk menyelamatkan aku. Pasal apa dia? Kerana dia ada ayat Quran tu, yang fangkalabu tu, itu start daripada situ ayat Quran, ya. Fangkalabu, dan Allah Ta'ala yang mencukupi aku dan dia sebaik-baik yang menjamin. Sedang Allah Ta'ala berfirman, fangkalabu tu, maka kembalilah mereka mendapat nikmat dari Allah dan kurnia, tidak tersentuh bala bencana, dan mereka selalu mengikuti apa yang diridai Allah, dan Allah berkurnia besar. Maknanya tak disentuh oleh bala pun, disebabkan baca hasbunallah wa ni'mal wakil. Berapa dah? Dua. Yang ketiga wa ajibtu liman yakhafu makran nasi kaifa la yaqul wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Ini panjang sikit, ya. Dia kata aku heran tengok orang yang takut kepada makar. Makar ni tipu daya manusia, ya.
Tipu daya manusia ni kadang-kadang dalam perniagaan ada tipu daya, dalam kerja pejabat pun ada. Kita kerja pejabat, kita pegawai kerajaan. Untuk apa kerajaan lantik kita? Lantik kita nak untuk berurusan dengan rakyat jelata, dengan orang lain. Kadang-kadang kita ni, ialah ramai orang yang kadang-kadang dia sign, dia terperangkap dengan perangkap daripada rakyat lain, orang lain lah yang bernama rakyat.